saudara selebriti kita, Sabri Yunus. Beri tepukan sikit. InsyaAllah. Kita bersama murabbi ummah kita, Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus, selebriti kita, saudara Abel Sabri Yunus dan juga Al-Fadil Ustaz Muhammad Ushaimi sebagai moderator. Jadi saya menyerahkan majlis pada petang ini kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Ushaimi untuk meneruskan. InsyaAllah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu mana orang tupak? Sihat semua? Okey, alhamdulillah pada petang ini kita bersama dengan tokoh yang tidak asing bagi rakyat negeri Kelantan, umumnya Malaysia. Yang bersama dengan kita pada petang ini adalah Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Untuk mengalu-alukan kedatangan Al-Fadil Ustaz, marilah sama-sama kita melakukan takbir, 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 takbir. Dan juga bersama dengan kita pada petang ini adalah saudara Sabri Yunus. Untuk itu marilah sama-sama kita takbir sekali, takbir. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Jadi Ustaz, inilah kesediaan rakyat tupak, masyarakat tupak kepada majlis-majlis ilmu. Inilah kita lihat betapa mereka dahagakan ilmu. Mereka dahagakan kata-kata hikmah. Dan insya-Allah pada hari ini kita lihat lautan manusia yang membanjiri di dataran Patah Geting. Mudah-mudahan majlis kita pada petang ini akan mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah. Bersama dengan kita pada petang ini adalah kepimpinan semua. Ada yang berhormat Al-Fadil Ustaz Haji Wan Roslan, yang berhormat Haji Adnan dan Adun Kelaburan, yang berhormat Haji Rusli. Semua mereka juga dahagakan ilmu. Kami tak tahulah kenapa penganjur letak mereka di bawah. Tapi inilah adab budaya bagaimana untuk menuntut ilmu. Jadi untuk pembukaan, dan kita bermula dengan Ustaz dulu. Bagaimana Ustaz? Sihat ke tak? Demo sabotah awal ni. Tes. Okey ni Ustaz. Okey Ustaz, sihat ke tak Ustaz? Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami difahamkan hari ni Ustaz kata rumah Ustaz buat backwah. Ya. Ini kebetulan ini jadi belaka tarikh. Belaka tarikh. Jadi ada. kami tupak ni Ustaz, wasa bunyi naik saja poster Ustaz nak mari tupak ni. Inilah kesediaan orang tupak ni. Mungkin komen Ustaz sikit sambutan pada hari ni Ustaz. Iyalah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tuan moderator yang kita kasihi, yang kita sayangi, abang Pok Ya kita. Abang Sabri Yunus yang tak asing lagi lah. Bukan pelakon je, pengarah. Alhamdulillah. Sekalian pimpinan yang ada bersama kita, hadirin hadirat terutama Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Allah ni selalu buat baik kepada kita. Hari ini Allah teruskan kebaikan kita dapat berhimpun di Patah Geting, Tumpat, Kelantan. Mudah-mudahan berhimpunnya kita ini mendapat rahmat daripada sisi Allah, dan kita berpisah sekejap lagi dalam keadaan mendapat keampunan daripada semua, insya-Allah. Saya hari ini kenduri anak berkahwin lah, anak lelaki berkahwin, kemudian kenduri di sebelah pihak perempuan lah. Jadi bila 2 minggu lepas tengok tarikh nikah anak tu dengan Geting ni program, alah sudah kerja dah lah. Kata hari tu bulan lepas batal dah, jadi tak payah batal tak apalah, kita buat laju sikit nikah pukul 1 tembus lagi mari sini. Jadi memang dalam keadaan Geting sungguh Siapa pun Geting. Alhamdulillah.
Tapi tak apa, dua-dua dapat. Tapi kaluk sekali dah. Nah, bergambar tadi, nah orang kapung ni bukan nak makan buluk kan, nak bergambar. Nah, puah bergambar apa semua, kita pun tembur lagi. Dalam berlari tu dang lagi. Dia kejar lagi buat ya, nak bergambar. Tapi janda lah. Jadi terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan yang tak jemu-jemu mengadakan program berbentuk agama seperti ini. InsyaAllah kita akan lihat dan kita selalu melihat kejayaan program-program seperti ini menyatukan rakyat. InsyaAllah kita teguh bersama dengan kemenangan Islam dulu, kini dan selamanya. Alhamdulillah, serah pada moderator. Okey, terima kasih kepada Ustaz Azhar Idrus. Ucapan Alwan yang kita dengar sendiri bagaimana komitmen walaupun ada majlis perkahwinan anak anda pada hari ini, pukul 1 rela mari merentah dah dengan jam jalan dan sebagainya. Inilah semangat yang ada kepada kepimpinan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Nampak Pak Ayah Caca dia ni tak sabar dah ni. Ada hitam mic 2-3 kali dah tuan-tuan. Ada. Minta urus dia mic ni hidup 3-3. Okey dah. Okey, jadi sikit komen lah sebagai mukaddimah abaya kita ni untuk program kita pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan moderator kita dan juga Al-Fadil yang kita raikan Ustaz Azhar Idrus. Dah 2 kali saya semetas dengan Ustaz Azhar sebenarnya. Alhamdulillah, masa pertama di Terengganu dulu, tepat dia, banyak dia kecek pada kita. Baik, sebelum apa-apa, nak jumpa Ustaz? Oh, okey. Tengok Ustaz. Kata nak banyak gambar dia. Okey. Tak buka lagi soalan ni. Tak apa. Tak apa. Okey, terima kasih dah. Okey. Alright, baik. Okey, yang mula-mula sekali hamba nak buat disclaimer. Hamba tak pernah lagi buat ceramah pula kecek di atas pentas politik. Dan tidak pernah lagi penonton hamba orang politik. Tak ngajing ajak hidup lagi. Sebab hamba daripada dulu lagi hamba cuba menghindarkan diri hamba daripada dikaitkan dengan mana-mana politik. Okey. Sebabnya bila muncul ni hamba dulu satu ketika dulu sebagai Wak Ismail Golok di TV. Masa tu Kelantan kita sangat paruh politik Kelantan kita masa tu. Orang Kelantan masa tu tidak akan boleh berkecek hal yang sama antara satu sama lain. Duduk kedai kopi tak boleh sekali. Nak buah halmu pun tak masuk. Nak buah kereta, basikal, apa-apa tak boleh. Tidak akan masuk antara dua parti yang besar. Kecuali sama-sama boleh suka boleh tengok Wak Ismail Golok di TV. Jadi daripada situ aku terasa bahawa aku tidak boleh libat mana-mana sebab aku harus menjadi ejen penyatuan. Jadi sampai kali ini yang tidak dapat. Walaupun lebat, alhamdulillah kerana menjemput hamba untuk memeriahkan majlis besar-besaran pada hari ini. Dan tajuk pun comel, dia mau tanya, hamba jawab. Tapi tidak semua benda hamba boleh jawab. Tak, kalau tanya berapa rial hamba bayar, tak boleh jawab. Jadi kalau hal-hal yang boleh buatkan hamba berani mari ni sebab apa? Ustaz Azhar Idrus ada. Jadi hal-hal yang ada berkaitan dengan keagamaan ke apa, kita kena ke dia. Deh, kalau hal-hal atas darat gitu, hamba lah. Kalau beki anjing, ibaratnya dialah tiung. Setakat ketuk body tu dekat hamba. Okey. Terima kasih. Okey, Habia. Sebelum kita buka persoalan, demo tanya kawan jawab, tapi kawan ni Habia dengan Ustaz lah. Ada. Kawan tu. Cuma ada tadi ucapan YB Exco kata di Geting ni ada 7 kumpulan pendikir. Di Geting saja. Mungkin Habia boleh sikit tip untuk tim ni sikit. Okey, ya. Tidak heran sebab daerah Tumpak ni dalam sejarahnya adalah satu daerah kesenian dan kebudayaan yang subur daripada sejarah dia dulu lagi. Sejarah negeri Kelantan terbagi pada dua. Kesenian kita terbagi pada dua. Sebagai sungai Marile ini, Sungai Kelantan,
dan sebagai sungai sana. Dua ni tidak sama, walaupun wayang kulit bunyinya pun berbeza. Walaupun oyong ada tempat bunyi yang tak sama. Jadi memang tradisinya tupak dengan sebagai sana pula mungkin belah bacok dan belah gapo orang tengok ada banyak. Jadi tupak adalah satu pusat kesenian. Jadi tidak heran kalau ada 7 digeting, sepatutnya ada 20 sebenarnya digeting. Tapi kapal geting saja ni bukan tupak. Apa pernah bagi di Kedah workshop orang bercuti kereta depan ni, dekat nak masuk sini, situ sangat aktif. Dikit barak dia ada, dan mau pernah bagi dikit barak di basar dia, dia bawa orang maitri sekali sebab ada sign daripada Kuala Lumpur nak tengok. Situlah sebenarnya tercetusnya idea untuk tumpat berdarah. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat yang dikasihi oleh Allah SWT, siapa dia tak tengok lagi filem Tumpak Berdarah boleh tengok. InsyaAllah di TV bulan 9 TV kata janji dia, tapi tak boleh percaya sangat. 10. Dia janji lah. Dia kata bulan 9 tonton ni makna streaming TV3 yang kita berbayar. Maknanya nilai dia tu besar sikit, habis kena bayar sikit. Okey, terima kasih pada abaya kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua, kita lihat ribuan lautan manusia yang hari ini kita tak tahu di mana penghujung dia. Ramai tak ramai orang. Cuma saya pada petang ini dibantu oleh 2 orang sahabat, ya. Saudara Muhammad Al-Amin Awang dan juga seorang lagi sahabat saya Muhammad Faisal. Mereka ini ada mic tangan dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang ada kemusykilan, yang ada persoalan, yang nak tanya kepada kedua-dua panel kita pada petang ini, boleh ajukan soalan tuan-tuan semua. Kalaulah tuan-tuan wasa kek-kek, wasa kenalin dengan mic, boleh tulis. Ada ambil pen, ambil kertas tulis, urus dia kita akan mari atas sini, dan Ustaz Azhar akan baca, dan kita akan jawab. Cuma buat yang sebut dah, yang sebut dah saat ni, hak mana boleh jawab, jawab. Hak tak jawab, pasang ke Ustaz Azhar. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat semua, okey, kita buka persoalan. Demo tanya. Ambo jawab. Wajib jawabnya salah ya, tak? Soalan tak wajib. Tu cerak boleh jawab. Soalan tak wajib. Okey, sila, mana urusia kita? Okey, boleh bangun. Pakai terus tanya jawab lalu dah. Soal jawab lalu dah ni. Okey, Faisal ni depan ni. Boleh bagi tahu nama dan terus kepada persoalan yang dibangkitkan. Test mic 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 soalan dah. Yang pertamanya kepada Ustaz Azhar. Tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji. Dan di mana pada hari itu terdapat kemusykilan, bolehkah kita bagi daging kerbau kita kepada orang yang bukan Islam? Kerana ramai lagi silap faham. Dan yang kedua kepada abaya sedikit Ada juga pergi abaya. Ada juga. Maklum kita tahu bahawa abaya ada mudah dah. Sangat rapat dengan mula almarhum Tok Guru Nik Aziz. Jadi lagu mana penerima orang seni pada masa tu, cara dakwah Tok Guru Nik Aziz kepada orang seni. Antaranya kita tahu bila mana orang seni jumpa je Tok Guru, benda baik saja dia kecek. Lagu mana cara dia masuk tu? Terima kasih. Jadi tuan-tuan disebabkan mic tu duduk di abaya, dah abaya dulu lah Ustaz dah. Pasal pergi tak sabar nak jawab ni. Ada ya, abaya dulu. Okey, ambo jawab sekadar kefahaman amno dan juga ambo pernah berdepan dengan dia atas isu-isu macam ni kan. Okey. Pertama kali ambo jumpa dengan bukan kali pertama, beberapa kali, tapi bila berlaku isu tu ambo jumpa dengan Tok Guru, arwah Tok Guru. Masa tu dia sudah tidak lagi menjadi menteri besar. Di pejabat yayasan dia. Pertama kali jumpa saja, keluar daripada mulut Tok Guru tu adalah Allah Akbar, Alhamdulillah. Dia kata, terus dia bersalah, dia kata, sahabat Nabi dulu pun ada pelawak. Sahabat Nabi dulu pun ada juga pelawak, dia kata. Dia sebutlah namanya, kamu tak ingat lah. Pelawak ke pelawak? Pelawak lah, makna tukar hibur dia lah. Pelawak bukan pelawak. Dia pelawak di Kelantan ni dia beza. Sadu dengan tak sadu. Pasal Kelantan kita panggil pelawak, sebenarnya tidak pelawak. Kelantan pelawak.
Okey, ada dia kata ada pelawak. Jadi saya pun besar hati jugalah agak. Dia kata gitu. Dia pun ceritalah. Lawak-lawak bergurau orang dulu zaman Nabi. Ya, ya. Okey, itu antara satu perkara. Satu perkara lagi di zaman dia zaman Tun Guni Aziz lah mula ada sekatan-sekatan kepada kesenian-kesenian kita yang banyak dah. Di situ dah mula mokyong, dikatakan disekak, termasuklah seni di Kebarak sendiri dan wayang kulit sendiri. Pada ketika itu adalah satu kewajaran Tun Guni Aziz menghalang sebab kita tak boleh kawal kesenian kita ketika itu. Sangat kita tak boleh kawal. Dengan segala unsur-unsur ada, dengan segala dalam di Kebarak ada orang, dah sudah tidak comel dah benda tu sebenarnya ketika itu. Secara jujur dan peribadi, hamba yang terlibat. Masa tu tak terlibat sangat banyak, tapi mula-mula tak terlibat. Jadi secara hati kecil hamba sangat setuju apabila ada sekatan. Tetapi pada hamba, kalau orang masuk hatu, okey, kita bomolah buai hatu tu buh dalam sungai. Jangan buai dengan orang-orang tu sekali. Tapi pada masa tu, hamba kecil hati, apa nak pergi buai orang sekali? Orang tu masuk hatu, bomo buai hatu sudah. Maksudnya di sini, sekiranya Mak Yung memberi masalah, ambil tempat masalah tu buai. Bukan sekat Mak Yung. Okey. Sebab Mak Yung ni, asas dia kita cerita tu dulu ya. Asas dia adalah cerita. Segala seni tradisional kita, asas dia adalah cerita. Tetapi yang ritual-ritual yang kita kata ada kaitan dengan benda tak molek tu adalah justifikasi mari kemudian. Hak tu tak ada hak asas sebenarnya. Hak kata buat ritual lah, semuh gotu lah semua ni, tidak hak asal. Hak mari kemudian pandai-pandai buat kononnya nak jaga benda ni supaya tak kacau, supaya tak gapo. Asas dia cerita, wayang kulit asas cerita dah. Dalam wayang kulit kita daripada hikayat Mahabharata, Ramayana, tak ada Pak Dogo. Kita selama ni tertipu, Pak Dogo ni hidup semua kita pernah dengar kan? Awal pada ada kononnya tak. Hikayat Mahabharata daripada India. India tak ada watak orang Melayu. Dimasukkan kemudian untuk nak ada watak lokal supaya kita suka dengar. Daripada dewa, ekonomi putih, kita tak terasa dekat deh. Masuk Pok Dogo, Wok kita bakal suka. Kita pasal sepuluh belakang muka kita ya. Pok Dogo pergi Selagor, jatuh Selagor, kita suka betul kita nampak Selagor, kita tak apa. Jadi perlu ada watak-watak itu untuk dekatkan dengan kita. Jadi pada hamba masa tu walaupun hamba ada bersetuju dengan yang dibuat oleh kerajaan Kelantan ketika itu, tapi ada beberapa benda juga yang kata, bakpo yang kasar sangat ni, bakpo yang tidak halus yang ni. Pasal saya, apabila kita sekat hal yang benda tu, okey baik kelebihan kita di Kelantan, kita boleh jual keluar adalah seni budaya kita. Sebab tempat lain tak ada. Agama, kita tak boleh jual macam kita nak jual seni budaya kita sebab orang lain ada juga. Jadi ini ya benda-benda yang tak ada, patut kita jaga dan jual. Saya kalau tak ada tu. Alhamdulillah hari ini kita tengok sudah ada mula keterbukaan itu sendiri ya, keterbukaan itu sendiri. Alhamdulillah. Patutnya ada dari semasa ke semasa cari titik temu antara orang seni dengan penggiat seni dengan orang-orang agamawan. Sebab mesti ada titik temu dia. Ya. InsyaAllah. Jadi waktu itulah apa ya ada kerajaan negeri kita ada juga seorang esko yang jaga portfolio kebudayaan dan kesenian. Jadi kita harap kesenian dan kebudayaan negeri Kelantan ini kita dapat promote ke tempat yang lebih luas yang berteraskan kepada ciri Islam itu sendiri. Jadi hadirat muslim-muslimat adik kakak ambo yang dikasih semua. Ustaz Azhar nampak hok nak tanya tu nampak dok akak tangi dah belah-belah. Ada. Nanti nak jawab ni. Jadi terima kasih. Jadi hok nak tanya apa ni boleh ditanya kita Ustaz Azhar kita utamakan hok tanya mulut dulu. Kalau tak ada soalan ni baru kita buka soalan kertas. Jadi kita silakan Ustaz Azhar untuk mengupas berkaitan dengan soalan yang pertama tadi daging korban kepada non-muslim. Okey sila Ustaz. Baik. Masalah korban, kita ni dekat dah dengan korban. Bila masa sampai musim haji, kita akan
lakukan satu ibadah yang sinonim dengan orang Melayu kita ni, sembelih lembu lah, iaitu berkorban. Baik, soalan dia, boleh tak daging korban ni kita beri pada orang bukan Islam? Ulama-ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Yang ini dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat, tidak boleh diberikan daging korban dan daging akikah kepada orang bukan Islam. Jadi kalau kita masuk korban, kita ada jiran yang bukan Islam, kita nak gula, kita beli sekilo daging. Habis RM30 atau setengah kilo kerana kita nak beri kepada jiran kita yang bukan Islam, kerana nak berjalan atas pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak boleh diberi daging korban, daging akikah kepada orang bukan Islam. Walau bagaimanapun perkara ini ada khilaf. Jadi pandangan sebahagian mazhab, termasuk satu mazhab, satu kaul dalam mazhab Hanbali dan Maliki, mengatakan boleh diberi kepada orang bukan Islam, seperti jirannya yang bukan Islam atau keluarga yang bukan Islam. Jadi kita yang dalam mazhab Syafi'i, kalaulah banyaklah daging korban ini banyak berlebih-lebihan, kita ambil satu pendapat mengatakan kita tujuan beri kepada orang bukan Islam itu untuk menjinakkan hatinya kepada indahnya agama Islam. Ada ulama yang membenarkan demikian. Tapi dalam keadaan biasa yang tidak berhajat sangat kita beri kepada orang bukan Islam, ada seorang dua jiran bukan Islam, kita boleh belilah daging, dan kita beri, masak sama tak ada masalah. Kita boleh beri dia daging yang daripada belian. Dan yang masalah ini, masalah daging korban, dia ibadah. Daging korban tu darah dia ibadah dah, daging tu ibadah, dan diberi hanyalah kepada golongan kamu. Beri kepada fuqara ukum, pada orang-orang yang fakir kum, daripada kalangan kamu. Kamu di situ maksudnya orang-orang yang seagama dengan kamu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada ke dah puas hati dah jenazah. Okey tuan-tuan semua, kita buka lagi persoalan kalau ada. Okey, kalau ada boleh akak tanya. Okey, bangun. Okey, adik kita ni. Okey, mikrofon. Rustia kita. Okey, bagi tahu nama dan terus kepada soalan. Nak tanya Pak Hia. Tadi DK barak tadi. DK barak. Okey. DK tu kita faham dah. Barak tu mana? Okey. Ada orang tak tahu. Okey, baik-baik. Ramai bukan kata orang luar saja, Ustaz. Orang Kelantan sendiri pun sebenarnya banyak tak tahu DK barak tu gapo pun sebenarnya. Konsep dia kata kena. Okey. DK tu kita faham DK. Okey, DK daripada zikir kan. Dah kata berulang-ulang kan. Barak tu dia barak. Barak ini merujuk kepada selatan dia adalah Barak Kelantan. Kalau orang Kelantan dulu dak ilah 3 hari gimana pergi Barak. Maknanya merujuk kepada selatan Thailand. Oh, sedap rokok bau terbakar Barak. Terbakar daripada Thailand. Maknanya di sebelah selatan Thailand adalah Barak. Orang panggil kalau sini orang Barak. Orang Barak. Baru faham. Itu dia. Alhamdulillah, syukur ambo. Makna ada juga ustaz dapat ilmu dari ambo. Jadi kita kutip dia ni untuk guru ambo lah. Dok selama ni kita nak kutip on dia saja. Ada juga aku lagi. Alhamdulillah. Orang nelang ni. Sebab dada ni ada rimah. Atau pakai baju 2 lapis. Atau baju 2 lapis tu. Ya, ada rimah. Tapi nak jumpa bini siap. Okey, terus soalan kita adik kita. Bagi tahu nama, terus kepada persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya Ustaz. Peminat DK barak juga ni. Kaki buat berenjuk ke tu? Apakah hukum saya beli kereta man tu saya simpan dalam almari untuk koleksi perhiasan? Kereta mana? Saya beli, saya letak dalam almari untuk buat perhiasan. Perhiasan? Macam koleksi. Boleh naik tak? Tak boleh. Baik, terima kasih adik. Soalan adik ni, dia kata dia suka beli kereta mainan, nak Hot Wheels ke apa ke, banyak-banyak. Lepas tu siap bubuh dalam gerobak. Buat perhiasan.
Dia begini, kalau persoalan itu tentang menghiaskan rumah dengan kereta-kereta mainan, kalau begitu soalan dia, hukumnya harus. Harus. Kalau soalan dia ialah hukum menghiaskan rumah, letak dalam almari kereta-kereta mainan. Kalau gitulah soalan, hukumnya harus. Dia nak tahu harus tak harus ni dia gini-gini buat ya. Kaedah Islam ini nak menetapkan hukum, dia ada prinsip dia. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah hatta jaa dalilu ala khilafi. Asal hukum suatu benda tu, hak hukum asal dia harus dulu. Melainkan ada dalil baru kita kata tak boleh. Jadi wak marilah apa pun boleh. Gini dalil. Di Islam dia gitu. Macam-macam mata tadilah. Macam benda pun dia ni seni kita, budaya kita, semuanya boleh. Tapi kalau ada nas, benda yang tak boleh. Nampak? Kalau ada sebab. Begitulah. Jadi kalau kata permainan kereta, beli suti 10 riyal. Balik boh. Atas robot. Honda Civic. Esok beli pula Mercedes. Boh. Tidak ada lagi dalil yang mengatakan perkara itu haram. Yang ada dalil ialah benda-benda yang patung itu bentuk makhluk yang bernyawa. Seorang laki-laki dia buat patung dia ukir benda-benda menyawa. Lalu Nabi kata akhirat nanti Allah suruh tiup roh ke patung ni bagi hidup. Siapa mu boleh hidup? Lelah mu di akhirat lagi. Dia kata saya tak pandai nak kerja lain. Saya bagian buat benda gini je pandai. Lukisan, lukis benda yang hidup. Nabi kata jangan. Kalau tak ada bakat nak kerja lain, mu lukis benda yang tidak bernyawa. Sini saya jawab tadi, kereta bukan benda yang bernyawa. Maka hukumnya ulama tak ada seorang pun yang larang kita nak beli, kita nak simpan, kita nak buat perhiasan. Tapi kalau patung dia ada nas. Bila ada nas, asal boleh jadi tak boleh. Nabi kata innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Maksud patung di situ patung benda yang bernyawa. Dalilnya ialah bila nak buat benda yang bernyawa, Nabi kata jangan. Buat kerja lain. Saya tak pandai. Kalau tak pandai, dok buat benda gini juga, buat patung yang tidak bernyawa. Jadi bakat itu dibenarkan, tapi cuma alih je. Lepas tu Islam ni dia bukan agama mengharam, agama mengawal. Dikawal. Main tak haram, tapi dikawal. Jangan sampai jadi gini. Muzik jangan sampai jadi begini. Jadi terima kasih dek. Cuma kalau dah sampai kadang-kadang tu orang melampau-lampau sangat hobi, boleh jadi kepada makruh ataupun haram. Macam bela burung Dia orang miskin tapi dia beli burung 30,000 seekor. Boleh jadi haram sebab anak bini naik motosikal. Ngutur burung tu. Faham? Kalau dia beli burung hak 1,000, lebih 29,000 beli Honda Accord sekeheng. Nak nyanda bini anak boleh naik. Dak, motor buruk wak naik anak bini. Pitih ada cari susah-susah 30,000 beli burung. Burung pula pagi tuang dak mandi, burung mandi dah. Ini masalah. Kalau gitu hobi itu sampai tak boleh lah. Tak boleh. Jadi hobi-hobi, asalnya hobi itu dibolehkan, jangan berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Pak Ya ada nak tambah ke Pak Ya? Saya tak nak bersabit dengan hukum-hukum ni. Baik pada ustaz sudah dah. Kira setuju. Tak boleh salah hukum ni tak boleh. Tanya Pak Ya. Walaupun asalnya haram. Pak Ya, tanya peribadi boleh? Boleh. Boleh. Umur berapa? Dah nampak muda sokmo. Sebab zaman saya budak-budak. Pak Ya tua dah. Okey. Saya remaja Pak Ya tua dah. Tua dah, tapi duk setara ni juga dah. Maka. Dia. Ada main wuduh kau. Pakai luar jelah. Pakai luar lah. Umurnya kita tengoklah kalau kita tanya. Jangan. Tak ada masalah tak. Umurnya 62 tahun.
62 tahun. Tidaklah tua sangat, dan tidaklah muda sangat. Jadi 62 jadi apa benda ni? Setahun dah umur. Ha? Umur setahun dah. Ha, okey. Umur buat je jadi baru setahun lah. Bagus tahun ni. Sebabnya? Umur 62. 62. Ha, oh. Baru setahun lah umur. Orang panggil setahun lah umur. Setahun. Tak faham? Betul. Saya ni kan, sejak tengok video Ustaz main teka-teki bimbel. Dah lahir bukan 61. 61. Ada umur 62 setahun. Setahun baru. Baby ya ke? Bahaya ni. Banyak sangat teka-teki ni. Tapi best. Okey. Boleh pakai lain kali. Okey, tuan-tuan hadirin muslimin dikasih semua. Okey, kalau ada yang nak bertanya lagi boleh angkat tangan urusia kita. Okey. Minta bangun dulu dah. Kalau tak ada orang dulu saya tanya Ustaz dulu. Nanti dulu. Kita minta apa ya. Tak apa dulu. Tak, kita buka dulu. Okey, boleh bangun dik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya nak tanya tadi pasal patung tak boleh letak dalam rumah kan? Saya nak tanya kalau gambar orang hok tak ada dah boleh ke letak dalam rumah? Apa dia? Kalau gambar orang hok tak ada dah boleh ke kita letak dalam rumah lepas dia tak ada dah? Letak dalam rumah. Ah. Letak di mana? Dinding, takut dinding. Orang mati dah. Baik. Di kita kena faham masalah pertama hukum gambar, yang kedua hukum menghiaskan dinding rumah dengan gambar. Dia lain. Hukum bergambar lain. Hukum ambil gambar lain. Lepas tu hukum letak di dinding-dinding rumah lain. Okey? Daripada hadis tadilah yang saya baca, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun wala kalbun wala junubun. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar bernyawa. Ada anjing dan ada orang yang junub. Maksudnya, janganlah kita hiaskan dinding-dinding rumah dengan gambar-gambar bernyawa. Tapi masalah gambar ini ada percanggahan pendapat. Kalau mana patung-patung sembahan, itu ijma' ulama'. Maksudnya memang haram dengan ijma'. Jadi kalau gambar bernyawa itu, sebahagian pendapat mengatakan jangan. Sebahagian pendapat mengatakan dibolehkan. Okey? Kalau berjalan atas pendapat yang jangan tadi, mereka menyerupakan gambar-gambar bernyawa itu dengan patung-patung di dalam rumah orang bukan Islam. Jadi sebaiknya kalau kita nak ambil gambar orang tua, ibu bapa walaupun yang telah meninggal, hukumnya boleh. Dalam kitab Rawa'iul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni, ulama membenarkan kita simpan foto gemulah dan sebagainya. Tapi sebaiknya jangan jadikan pameran di dalam rumah. Tapi kalau di tempat-tempat yang perlu kepada gambar, ulama membenarkan. Contoh di universiti kita masuk, kalau dalam jurusan kedoktoran dan sebagainya, banyak gambar kan dalam lab dia, gambar jatung, gambar orang untuk pelajaran. Jadi kalau untuk pelajaran, itu bukan perhiasan rumah, itu dibenarkan. Di pasti di tadika waya kan dia buat dia gambar ayam lah, gambar itik, kita akan nampak dia buat A dilukis ayam, B beruk C cicak. Jadi budak-budak tu tengok C bawah cicak, dia senang nak ingat. JKK. Dah dia ingat. Dia ingat. Jadi dalam mukadimah Qamus Al-Marbawi, Syekh Marbawi pun membenarkan, mengambil nakal dan beberapa pandangan ulama membenarkan gambar-gambar bernyawa untuk memberitahu pelajaran dan sebagainya. Jadi ada juga ulama mengatakan tak apa kita letak gambar-gambar di dalam rumah kita asalkan jangan patung. Memang ada pendapat seperti itu. Cuma kaitan royak ni kalau lebih baik. Jadi gambar-gambar gemulah dan sebagainya kita simpan dalam album, simpan dalam komputer. Ada keperluan nak tengok, kita buka skrin. Boleh buat PowerPoint melayang-layang dia mari. Jadi kalau boleh lah, janganlah jadi sebagai perhiasan-perhiasan di dinding. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih adik kita. Okey, tu Pak Yah takut ada ni. Okey, amba ada nak tanya dua Ustaz.
Boleh tanya juga. Bukan orang tanya Pak Yada. Amo nak tanya Ustaz. Dia tanya kita banyak kali dah. Sama ada dah. Oh, dendai juga ni. Oh, pakar juga. Dia pun tanya kita peribadi dia tak? Ya, Okey, ya. kita tanya dia peribadi so dengan satu hukum so ya, Ustaz ya. Kita insya-Allah. Okey, kita pergi hukum dulu dah. Okey, muzik dikatakan haram Music. Okey, muzik haram. Adakah muzik haram itu alatnya kah atau muziknya kah atau muzik alat selagi kelalaian? Muzik dikatakan haram sebab kelalaian pada dia kah ataupun alat dia kah ataupun muzik itu sendiri. Okay. Baik, Pak Ya pula tanya. Pak Ya tanya, ambo jawab. Tukar tajuk dah. Tukar tajuk. Tukar tajuk. Pak Ya tanya muzik ni yang orang kata haram ni alat muzik ke atau kesan daripada mendengar muzik itu sendiri. Alhamdulillah, satu soalan yang baik. Terima kasih Pak Ya. Baik, bila sebut muzik ini, kita buka hukum dia, ulama tidak ijma', maknanya tidak sepakat. Panjang lebar perbahasan ulama dan perselisihan dengan dalil dan sandaran masing-masing. Kita akan jumpa banyak-banyak kitab-kitab, kita akan rujuk fatwa dan sebagainya. Kita akan dapat rumusan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, semua alat muzik ini haram belaka. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, semuanya harus tidak haram kerana dia alat saja. Pendapat yang ketiga ialah diharuskan dengan bersyarat. Baik, kita dengar satu-satu. Kenapa mereka mengatakan bahawasanya semua alat muzik ini haram? Ini pendapat pertama, kumpulan A. Okey? Kerana dia kata alat muzik ini dia tidak membawa faedah. Kita tak jadi sihat, kita tak jadi pokok jadi subur, dok orang boleh jadi beranak ramai dengan muzik, dok gaji bertambah, tidak, tak ada faedah. Melainkan hanyalah sia-sia yang melalaikan manusia. Itu pendapat sandaran mereka. Okey? Kita kena hormat agak pendapat orang. Pendapat yang kedua dia kata, tidak. Bukan haram pada alat muzik tu. Kalau gendang bukan gendang tu haram. Kalau apa benda ni mizmar, apa benda ni trumpet, bukan trumpet tu yang haram. Yang haram tu ialah kesan daripada orang yang bermain dan mendengarnya. Dia dengar jadi lara. Dia duk layang ke muzik jadi lala. Siapa ada semayang, ada apa, ada diminum arak, ada guna dadah dan sebagainya. Kalau reggae, dia isyak dadah, isyak ganja, baru sedap main muzik. Itu percampuran benda yang aridi yang menyebabkan muzik itu jadi haram. Itu pandangan dia. Sama macam harta benda juga. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu fitnah. Pasal apa? Kalau tak kena cara, dia melalaikan kita. La tulhikum amwalukum. Jangan melalaikan kamu, wahai Pak Ya, oleh hartamu. Apakah melalai itu lagu mana? Maksudnya kita ni dengan harta, duk nyayang ke harta, siapa ada semayang. Jadi kalau begitu, haramlah. Tak, dalam bab cari harta, siapa ada semayang. Begitulah dengan muzik. Jangan melalaikan kamu duk main muzik, siapa ada semayang. Kalau mu main sikit-sikit, mu jaga solat, mu jaga hak wajib, jangan siapa Tuhan marah, tak haram lagi. Maknanya di situ keutamaan dia tak semayang lah tadi tu. Tak, masalahnya contohnya tak semayang tu satu. Yalah. Kan kita banyak kewajipan. Kadang-kadang kita lala. Ada orang lala siapa ada era kanak bini. Okey. Siapa ada cari makan dan sebagainya. Main dang saja ni siapa ada kerja. Melalai kan. Okey, satu persoalan lama dari kepada saya Ustaz. Okay. Contohnya sini, kita ada beribu orang ni. Seorang pemain trumpet sini lah. Pre. Nilai ukuran kelalaian kepada setiap orang tu mungkin berbeza. Tak lama. Tak sama dah. Kau duduk depan ni wah. Oh sukanya. Mak belakang tu apa bunyi lagu tu?
Jadi, hok ni terima lagu tu. Jadi, di mana ukuran si trompet tadi yang menyebabkan kelalaian dan lagu kepada semua orang itu? Soalan cukup mahal. Dia tidaklah satu benda itu melalaikan semua orang. Okey. Contohnya macam anak bini tadi. Kalau kata la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta benda dan anak bini melalaikan kamu daripada ingat Allah. Tapi bukan semua orang. Ada orang cari harta kaya dia tapi dia tetap ingat Allah. Tapi kalau ramai majoritinya bahal lagalah. Nah, begitulah dengan muzik. Kau iya ni ramai dak campur dengan orang muzik. Nah, orang yang kuat bermuzik, hok ramainya majoritinya lala ke tak? Dia ada peringkat. Dah yalah hok rolik ni. Hok roliknya. Okey. Hok roliknya lagu itulah. Tetapi okey tapi betul dah bukan semua orang yang kata semua orang. Saya declare saya bukan muzik. Petik gitar putih tak bunyi. Tapi kita ada nampak juga contoh-contoh penyanyi-penyanyi apa muzik-muzik kita yang saya tengok dia secara pribadi dia sangat menjaga benda ni. Contohnya saya bagi contoh Ramli Syarif. Betul. Okey, ada orang sangat menjaga. Jadi ada yang tetapi kebanyakannya akhir-akhir dia orang akan jumpa. Iyalah. Dan masa muda tu memang dia betul. Ibarat orang muda ni dia baru belajar basikal ni habis dia langgar pasal bunga depan orang. Rumah orang ni. Tapi bila dia pandai tak langgar dah. Dia ibarat lagu tu lah. Dia betul lah. Sebab satu soalan peribadi. Kau Ustaz nak tambah lagi. Satu soalan peribadi dah. Oh ya. Bila kali terakhir Ustaz pergi Mekah? Kali terakhir Ustaz pergi Mekah. Kali terakhir pergi Mekah. Kamu nanya. Kita beri soalan-soalan sangat berat kita beri. 2015. 2015. Lepas tu apa tak pergi lagi? Selepas 2015 apa tak pergi lagi? Apa dia? Selepas 2015 tu kemari banyak tahun dah tu 16 tahun ke tahun. Apa tak pergi lagi? Apa tak pergi lagi? Saya gini. Dalam fiqh aulawi dipanggil fiqh keutamaan. Dalam fiqh keutamaan bila kita dah pergi sekali kita dah dapat fadilat dia, adakah afdal kita pergi kali kedua atau kita beri duit itu kepada waris-waris kita yang miskin, dia pula pergi? Ulama semua sepakat yang afdal kita tak pergi dah, orang lain pula pergi dengan derma daripada kita. Itu jawapan yang pertama daripada Ustaz. Ada jawapan kedua pada Ustaz, biar saya jawab. Ustaz takut nak pergi. Waktu tu saya kata Mekah tu. Kalau pergi nikah pun kau tak pergi. Tapi dia ada sebab ya. Dia ada sebab. Ada sebab. Nanti lain kali kita cerita. Okey tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kita dengar bagaimana persoalan daripada Pak Ayah. Kita kena tukar tajuk ni. Bukan Pak Ayah tanya Ustaz Azhar jawab. Demo tanya kawan jawab. Tadi kita buka pada tuan-tuan yang ada persoalan. Okey boleh. Okey. Urus dia kita. Sore-sore. Okey. Okey bagi nama terus pada persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Yusri. Nak tanya sejauh mana kebenaran orang beli kereta, beli motor, buat air semaya ajak baca Yasin. Sejauh mana kebenaran amalan tu orang tua besar kan? Beli motor, beli kereta, beli kenderaan baru kena maya ajak baca Yasin mandi. Sejauh mana amalan tu kebenaran tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Beli kereta baca Yasin. Air baca Yasin. Mandi ke apa? Air maya ajak, air baca Yasin. Air semaya ajak. Mandi mu. Mandi kereta. Mandi kereta. Terima kasih Ustaz. Baik. Beli kereta baru semayang hajat. Itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Nampak? Sebab Allah pesan dah, ud'uni astajib lakum. Mintalah sakmo pada aku akan perkenan. Cara perkenan tu aku punya cara, bukan caramu. Jadi ada minta, boleh kita minta dengan
tadah tangan sahaja. Dua cara minta dengan Allah. Pertama, tadah tangan minta selalu. Bismillahirrahmanirrahim, begini-begini minta. Yang kedua, cara yang lebih baik, Nabi buat semayang dulu baru minta. Panggil solat hajat. Okey? Jadi kalau awak beli kereta baru, motor baru, semayang hajat. Nak berdoa minta lah kenderaan ini memberi manfaat kepada kehidupan aku dunia dan akhirat. Dan peliharalah aku dan kenderaan aku ini daripada musibah. Itu yang terbaik. Baik. Kemudian baca Yasin. Tidak ada seorang ulama pun suruh baca Yasin bila kita beli kenderaan baru dan sembahyang hajat. Tetapi tidak ada larangan. Ikut sukamu nak baca surah apa pun, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran sikit atau banyak, Quran akan datang balik memberi pertolongan kepada pembacanya pada hari kiamat. Cuma yang menjadi masalah yang dipertikaikan ialah kita baca Yasin, kita letak air di hadapan. Okey. Lepas tu kita lepas baca Yasin, maya ajak, kita jiruh motosikal baru kita. Nampak? Apa hukumnya? Hukumnya harus. Dah jiruh tu, apa tujuan? Oh, bila aku jiruh, dak matilah aku. Salah kalau tu. Nah. Menjiruh tu pasal apa? Pasal ambil keberkatan, mudah-mudahan aku berdoa, mudah-mudahan berilah kebaikan dan keberkatan pada kenderaan aku. Hukumnya harus lagi. Seorang sahabat, dia pergi minta tolong dengan orang kampung, nak minta bermalam dalam kampung. Siapa malang dah. Jadi orang kampung kata, tak boleh, tak benar. Orang luar kita tak kenal, tak beri. Nak muat kemah, duduk luar. Tak boleh masuk dalam kampung kami. Malang tu, mari Scorpion. Still loving you. Dia ketik kaki Tok Ngulu, JKK. Bekok menotong. Dak cakap nak urut apa buah bat tak baik. Lalah panggil sahabat mari. Hak tadi dia kata ada orang kemah luar tu. Cerah minta tolong. Tadi dak wiji tu, minta tolong lah pula. Mari Abu Sa'id Al-Khudri ambil air tiup. Baca benda Fatihah. Baca Fatihah, doa minta pada Allah. Tiup dia air. Nak bubuh di kaki kawan tu baik. Bila baik, hadiah 10 ekor kambing. Okey? Balik sebahagian sahabat makan kambing tu, sebahagian sahabat tak mau makan. Pasal berasa tak sedap. Buana main upah kambing ini, baca ayat Quran, minta upah kambing pula dah. Jadi tak berani nak makan. Ditanya Nabi, boleh makan ke tak? Kambing ni pasal apa? Abu Sa'id pergi baca ayat Quran, minta upah kambing. Orang kampung beri, macam jual ayat Quran lah pula. Nabi jawab, ada lagi tak sikit? Kalau ada kena rasa. Cuma jangan kita ingat, salah faham kita, bila kita beli kereta, mesti kena buat air jiruh. Mesti kena buat air simbah. Salah. Faham? Itu hanya ijtihad ulama sahaja. Bila kita berdoa pada air, Nabi dia sapu pada tempat yang sakit. Kita ambil keberkatan, kita simbah air itu pada suatu-suatu benda. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, tidak menjadi kesalahan. Wallahu a'lam. Okey, tuan-tuan semua, Kepak yang ada nak tanya? Saya nak cerita sikit pengalaman saya, mungkin Ustaz boleh bagi pandangan. Ini cerita lama Ustaz ya. Cerita lama, umur muda lah 30 ya. Duduk depan rumah petai-petai, kan ada orang mari tabligh kan. Mari tabligh ajak pergi masjid malam ni. Dia sebut nama ada ustaz tu malam ni bagi tazkirah gini. Insya-Allah lah saya pergilah malam ni betul free ni. Tapi di hujung dia tu pula ya. Di hujung dia dah comel dah ayat tadi tu dah. Marilah malam ni ada ustaz tu kita ada tazkirah. Comel lah kata insya-Allah lah saya pergi. Betul saya free malam ni. Tiba-tiba berhujung ayat dia tu kambing golek malam ni. Upay. Jadi kambing golek malam ni juga. Saya pun terus tak masa tu tengah bodoh lagi tak. Masjid. Terus kata minta maaf saya tak pergi lah malam ni. Tahlil ke apa? Sebab saya takut nanti dia tak apalah muka dia orang jauh mari tabligh surah saya ni. Kata takut orang surah saya ni. Saya beri siapa sebab kambing tu. Kerana kambing ya. Kerana kambing tu mari tu. Pasal sekali tak jengki. Jadi takut orang kata Pak Ya mari tu kerana kambing ya. Kerana kambing. Okey lagi. Okey lagi. Kita memang orang kata gini. Oh kambing makan kambing.
Kambing mari makan kambing. Kena Gurau, sebutin kan. gurau. Tak apa, tak apa. Kita orang awam kena kotak guru tu rahmat. Rahmat, alhamdulillah. Tapi kita tak payah. Orang jepuk pergi. Kalau mulut orang ni, dok sudah. Sebab Nabi ni, hak paling banyak sekali orang kata. Macam-macam. Hak uduh. Jadi tak jadi kerja kita. Tak jadi kerja. Pak iya tengok, buat benda betul, orang kata tak betul. Nah, dah sudah dah. Dah sudah. Baik kita tanya Tok Guru kata boleh, boleh. Nah, Betul kata masuk muda dulu masuk. betul dah. Kadang-kadang kita bimbang juga. Tapi itulah yang terbaik. Kalau benda tu tak salah, kita raih ke orang. Biarlah orang nak kata pun. Kita masuk masjid ni, duduk semua bangat tengok gitu. Okey dia. Betul dah. Nah, muka tak je mari. Betul. Kalau hari biasa tak mari, namak mari. Tu lah. Namak depan sekali. Ada soalan lain ke? Jadi hak soalan ni kita minta pasal masa kita tak lama dah. Minta hak betul-betul berhajat pada nak tanya dah. Kemuskilan. Okey. Alami ini. Okey. Kita baca soalan daripada WhatsApp dah. Ada daripada Sebab usia sendiri. ramai lah tanya ni. Okey, buka lepas. soalan. Okey. Bang. Satu untuk Poya, satu untuk Ustaz dah. Bang. Okey. Bukan soalan Ana ni. Tak apa bang. Betul dah tanya. Okey nak kenal ni. Okey. Nama. Okey, nama saya Muhammad Al-Amin bin Awang atau Mak Saleh. Anak Mak Saleh. Okey. Okey, terus kepada soalan. Untuk Poya dulu dah. Okey, tanya Abeya. Seni warisan kita sekarang ni agak tenggelam hak banding dengan trend muzik moden, K-pop dan lain-lain. Apa pandangan Pok Ya dan nasihat untuk generasi baru? Okey. Pandangan pertama saya setujulah dengan kenyataan dia tu. Sebabnya muzik ni dia ikut trend Orang muda ke trend. Ustaz pernah dulu betul. Jadi orang muda ikut trend. Jadi kalaulah trend muzik moden masuk, dia akan melekat pada hati anak muda. Jarang sekali anak muda, tak kira apa bangsa sekali muda dunia ni nak pegang lekat dengan tradisional. Sebab tradisional dia akan pegang, tak boleh ubah. Kena kekal gini. Bila kekal generasi berubah. Jadi tradisional kita tak berubah. Okey, saya nak ayat terus-terang bahawasanya mak iyong kita mati bukan setakat tahun 90. Bukan 90 pegang mampu ni Tok Guru ni Aziz pegang Menteri Besar sekat Moyo. Moyo mati sebelum tu lagi. Dalam arti kata cuma tak ada orang mati ya. Dia mati sendiri dah. Maknanya orang tak tengok dah. Orang tua kapur yang tak tengok dia masa tu. Artinya dia sudah mati dengan sendiri. Dibunuh oleh zaman. Okey. Tetapi kita kalau kita tradisional kita di Kelantan, kita kaya dengan itu, kita nak angkat benda tu, kita nak jual benda tu, kita nak jadi kekal sebagai nilai budaya kita berani adakan perubahan. Kita mesti berani berubah. Takkan anak muda hari ni kita nak ajar lagi japi serapuh sembuh semuh pergi makan koding dalam betul tak? Tak ada dah. Jadi kita buat hak tu insya-Allah. Saya nak cadarkan kepada kerajaan negeri Kelantan buat satu sekolah seni Kelantan yang tarik orang muda mengajar balik seni wayang kulit dengan membualkan segala benda tu. Insya-Allah akan datang 10 tahun kita akan lahirkan penggiat-penggiat seni yang sudah melupakan benda-benda yang kita rasa tak patut ada tu, insya-Allah. Okey, terima kasih Pak Ya. Kau Ustaz ada nak tambah? Betul dah. Betul. Buang hak buruk tu buang Ambil air hak molek, hak apa-apa tu biar lekat, buang Dia begini. Yang datang dari Korea habis pakat gila habis tu. Ya pening, dia bukan semua orang sebenarnya. Tapi kita melihat perubahan drastik anak-anak muda. Apa yang baru datang sebenarnya betullah kita kena berlumba. Fastabiqul khairat, berlumbalah kamu buat baik. Nah, tadi kadang-kadang pihak kerajaan pun satu hal kau benda-benda lagu ni tak kawal dan sebagainya. Tak dalam keadaan industri muzik dan air pun dalam keadaan teruk. Nah, muzik-muzik tradisional sudah tidak dikenali oleh anak-anak muda. Dibenarkan pula benda-benda yang barat seperti itu. Kenapa? Kerana kejar pada saat inilah kejar pada view yang tinggi dan sebagainya. Orang tak kasih kepada bangsa. Kita apa-apa pun kena ingat
Nah, yang jadi budak-budak itu dia lebih suka benda-benda yang lara kerana kadang-kadang benda agama ni tidak ada didedahkan kepada dia. Sebenarnya benda agama ni yang paling sedap, yang paling lazat, yang paling seronok. Sebab tu kalau ahli-ahli sufi, ahli zikir, mereka dah jumpa dengan zikir mereka, zauk dengan Allah, tambah dalam benda lain. Tengok ustaz-ustaz kaki-kaki muzik tu, dia boleh main ngaji kitab ni, dok main dah gitar, dok main dah gendang. Nak agama paling lazat, agama paling sedap. Nak tapi oleh kerana pendedahan agama itu kita kena kerja keras lagi, insya-Allah. Nak mereka akan dapat yang terbaik. Bukan kata tak sedap. Nah, dan kita nyanyi seronok nyanyi. Nah, dengar muzik seronok, dengar be. Nak saxophone depan muka ni. Nak. Tapi bila kita marhabang, masuk marhabang tu al-jannatu wa na'imuha, lagi zub, lagi seronok. Benda ni sebenarnya yang boleh mengalihkan daripada minat anak-anak muda balik semula kepada benda yang sepatutnya mereka minat. Wallahu a'lam. Saya tambah sikit adik tadi adik Okey. Macam saya ambil sikit ustaz kata tadi, kemasukan muzik-muzik luar dengan sebagai genre yang macam-macam memang tidak pernah halal dalam dunia gini. Patut dikawal. Yalah, katalah masuk luar, main secara fizikal, dalam maya, segala-segala benda ada. Tetapi kalau sekiranya kita ada kawalan tadi, macam saya kata-kata, kita boleh mengimbangi benda tu. Jangan awak mari awak masuk konsert dan sebagainya. Kita boleh mengimbangi benda tu secara macam mana. Sebab jiwa anak muda semua kita tahu kan, nak terang, nak tahu. Tapi inilah peluang masa kalau kita tarbiyah dia orang tu, dengan kalau cara yang benar, kalau kita yakin bahawa tarbiyah kita tu sudah berjaya, kita tak rusing. Tapi kalau bila kita ada rusing tu, maknanya kita tak yakin tarbiyah kita tu berjaya. Yalah, kalau dibiarkan konsep-konsep pelik-pelik lagu tu duk masuk lama, tak dang kita nak berambak. Tak dang. Letih kita. Jadi tolong bersungguh-sungguh nak buatlah satu. Kalau pihak pemerintah, pihak kerajaan ada kuasa, guna kuasa buat untuk anak-anak muda nak balik kepada asal yang hiburan itu tidak pun memesongkan mereka itu daripada lalaikan Allah. Hiburan itu hanyalah sebagai nak menjadikan menjernihkan keadaan, menghilangkan kelitihan dan sebagainya. Allah. Okey, terima kasih Ustaz Azhar dan ABY kita. Okey, sebagai kesimpulan lah dalam program demo tanya kawal jawab hari ni, dan ABY tengok hak majoriti hak depan ni anak-anak muda berlaku ni. Dah hak muda, hak tua pun ada, hak bukan tua marah, hak lanjut sikit usia semua ada ni. Apa nasihat ABY kepada semua hadir pada petang ini? Baik, alhamdulillah baik. Jangan saya tidak anggap saya memberi nasihat lah kan. Siapa saya nak beri nasihat? Cuma saya nak berkongsi bahawa kita tengok ramai anak muda kita hari ni bahawa negeri Kelantan kita memang dua perkara tu. Ada kesenian, budaya dan juga agama kan. Jadi benar menjadi darah daging kita sejak daripada dulu lagi. Dalam konteks hari ini, jangan kita fikir bahawasanya bahawa kesenian ini terpisah daripada agama. Selama ni kita memisahkan dia, menjarakkan dia. Sehingga ada dialog-dialog yang kata, tak boleh kira orang seni, dia lain, kita lain. Sedangkan Tuhan lahirkan kita dengan penuh kesenian. Semua dalam hidup kita tak ada satu benda yang tak melibatkan seni. Kalau saya suruh pejam mata 5 second, pakak buka mata, kalau saya tanya, cuba tunjuk di sekeliling kita yang tak melibatkan seni. Tak ada. Pertama-tama kita orang Melayu, daripada Palo Tangguh sampai ke dapur, semua melibatkan seni. Palo Tangguh okey bukan main, padahal tak ada kena-mengena, kita tak pegang pun. Ulu sadak bukan main comel lagi. Jebok burung, bukan main lagi. Artinya seni itu keindahan yang kita tengok. Jadi kita dilahirkan dengan fitrah kesenian itu. Jadi jangan kita jarakkan seni dengan itu. Sebab tu saya kata harus ada secara berkala seumur-seumur penemuan antara penggiat seni sini dengan orang-orang agama supaya kita cari titik temu dia sampai. Dan anak-anak muda harus pupuk semangat kesenian kita. Itu jati diri kita sebenarnya. Baik belajar agama pun tak ada masalah. Tak ada masalah, dia satu benda yang dia tidak akan, kalau kita pandai jaga, dia tidak akan merosot ke mana-mana. Kalau kita pandai jaga, masalahnya bila kita tidak pandai jaga je dia. Okey, terima kasih Pak Ya di atas sedikit perkongsian dan sedikit mungkin nasihatlah kepada anak-anak muda kita berkaitan dengan kesenian. Okey, kita kembali kepada Ustaz Azhar ya.
Kalau kita tengok hari ini Ustaz, kalau perbincangan kita hari ini berkisahkan tentang kesenian, hiburan, persoalan agama dan sebagainya. Jadi kalaulah kerajaan yang ada hari ini memberi laluan yang kita tidak menghalang 100% berkaitan dengan hiburan dan sebagainya, sudah tentu kerajaan yang ada hari ini mesti kita kena jaga. So apakah nasihat Ustaz kepada semua yang hadir pada petang ini untuk memastikan bahawa kelangsungan pemerintah yang ada ini dapat kita kekalkan? Alhamdulillah. Tahniah kepada sekalian yang hadir pada petang ini, khususnya dan amnya kepada seluruh rakyat negeri Kelantan dan orang yang cintakan kedamaian dan keadilan di bumi Malaysia ini. Allah tunjukkan kepada kita bahawa pentingnya pengurusan sebuah negara atau sebuah negeri itu berada pada tangan-tangan orang yang ada niat di dalam hatinya untuk memberi kebaikan kepada semua orang. Ramai orang yang kata dia boleh jadi pemimpin, tapi bila kita beri kepimpinan kepada dia, huru-hara jadinya. Sebab itulah kita tengok, alhamdulillah, orang Kelantan ni saya salute lah. Kalau orang tanya orang paling ramai berniaga di Kuala Lumpur, orang Kelantan, orang paling ramai. Apa kalau nak balik raya tu, kalau kita game tu orang Kelantan, kacau tak mau dia. Nah, jam daripada zoo negara buat ya, zoo negara MR2 tu sampai ke exit Bentong tu 4 jam golek tayar. Kalau Zia tak apa lah, baru 19 rial minyak. BMW kat 100 lah tu. Nah, pada apa ramainya orang Kelantan nak balik raya. Jadi kita ni negeri Kelantan yang rakyatnya sangat produktif. Orang yang kuat berusaha, suka merantau, pandai berniaga. Kita punya pula pemerintah ataupun ulul amri yang cakna kepada rakyat. Kita tak kafikan banyak lagi kekurangan pada pemerintahan, pada ulul amri. Tetapi daripada kita ambil yang sedang terang-terang merosakkan keadaan, lebih baiklah yang ada ini dengan kita beri kritikan, komen-komen yang membina. InsyaAllah Kelantan akan menjadi lebih kuat. Amin. Khususnya rakyat Kelantan akan lebih mendapat manfaat. Maka saya nasihatkan kepada seluruh rakyat Kelantan agar mempertahankan nikmat Allah ini. Kita dipimpin oleh orang-orang yang kasih kepada akhirat, insya-Allah. Walaupun tidak sebaik pemerintahan zaman Madinatul Munawwarah yang dipimpin oleh Rasulullah, tapi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang kita tak mampu nak buat semua, bukan makna tinggalkan semua. Ini yang kita ada. Sekurang-kurang Kelantan antara negeri yang terbaik dalam negeri-negeri Malaysia. Teruskan pertahankan kemenangan negeri Kelantan, insya-Allah. Allah bersama orang-orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus di atas perkongsian curahan ilmu, kata-kata hikmah kepada kita semua. Dan juga tak lupa kepada Pak Yi Cancadia kita ataupun Abang Yi kita yang mesra, anak muda mesra, hiburan alternatif yang terbaik untuk kita semua. Jadi kita doakan supaya majlis kita pada hari ini akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa-siapa ya hak nak tanya soalan saat ni wasa skop wasa tak leh. Dan soalan hak tulis banyak-banyak ni Ustaz Azhar royak gambar saat ni, Ustaz Azhar akan pergi jawab di masjid Pondok Pasir Tumbuh malam ni. Jadi sedang molek kalau kita follow kereta Ustaz Azhar sama siapa boleh dengar. Jadi ada jangan hak sumak hari ni wasu Allah tak boleh. Jadi itulah tuan-tuan semua. Jadi kita pakat hadir, kita pakat pergi belakang amal kalau boleh malam ni seraman ni juga. Jadi Ustaz ambo nak tutup tak gamuk tak degih ni. Nak tutup tak gamuk ni tak degih. Habis dah ni majlis kita ni. Oh tak segi mana Ustaz? Tutup api. Ustaz Azhar kata tutup api. Ada tuan-tuan semua, habis dah majlis kita ni. Jadi untuk dapat sedikit keberkatan, kita minta Ustaz Azhar Idrus doakan kepada kesejahteraan rakyat tu Pak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halan tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu Takbir. akbar. Allahu akbar. Jadi